Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Maghrib yang saya kira ini pertama kalilah saya berkuliah di sini. Tapi saya dah sampai dah kat sini sebelum ni. Cuma tak kuliah lah. Waktu tu berkayuh dengan tuanku Raja Muda dulu yang teramat mulia. Di masjid ni pun cantik kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis daripada jalur Malik bin Anas an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'a an-nasu fi syajaril badiyah fawaqa'a fi nafsi أنها فوقع في النفس أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها قال إنها النخلة قال عبد الله فقلت لأبي بما وقع في قلبي فقال la an takuna qad qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadha wa kadha atau kama qala ila akhir al hadis. Yang bermaksud, hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud daripada Malik ni Imam Bukhari dia riwayat daripada jalur Malik, daripada Ismail daripada Malik. Malik ni Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Malik bin Anas ialah pengasas kepada mazhab Maliki, seorang tokoh besar dalam hadis dan juga di dalam fiqh yang tinggal di Madinah. Sehingga bila ulama sebut nama, idza dzukira al-ulama fa Malikun najm, kalau disebutkan nama ulama maka Imam Malik tu darjat dia seperti bintang yang tinggi yang bercahaya. Itulah hebatnya Imam Malik. Tapi Imam Malik ni tuan-tuan, dia tak keluar daripada Madinah. Zaman dulu, ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama yang mengaji ataupun yang belajar tentang agama ni, budaya mereka ialah ar-rihlah fi talabil hadis. Dia mesti mengembara. Sehingga kan ada satu syair Imam Syafi'i mengatakan, pergilah kembara untuk mencari ilmu. Fa inna wuqufal ma yufsidu. Kerana air ni kalau bertakung di satu tempat dia akan rosak. Air yang sikit kalau dia bertakung di satu tempat dia rosak. Kalau dia mengalir dia akan bersih, dia akan elok. Begitulah sifat orang yang menuntut ilmu. Dia kena mengembara. Sebab itu Imam Syafi'i mengembara, Imam Ahmad bin Hanbal mengembara,
Bahkan Sa'id bin Musayyib disebut apa? Inni la asiru masirata yaumin wa laylah li ajli hadithin wahid. Aku sanggup untuk mengembara satu hari satu malam hanya kerana nak mencari satu hadis. Mengembara satu hari satu malam ni bukan naik kereta macam kita yang ada aircon zaman dulu. Bila kata alah mengembara sehari semalam je pun, zaman dulu punya mengembara RNR pun tak ada. Sebab tu jangan terkejut bila ulama dok bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan daripada Abu Ayyub, Nabi kata la yastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala yastadbiruha syarriqu aw gharribu la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha. Kamu jangan memandang kiblat bila nak buang air besar ataupun nak buang air kecil, dan jangan kamu membelakangkan kiblat, tetapi hendaklah kamu memandang ke timur ataupun ke barat. Hadis ni selalu saya baca, kan? Timur dan barat tu untuk orang Madinah lah, sebab kiblat orang Madinah selatan. Kita bila kiblat kita belah barat, pandang tempat lain lah, kan? Tapi tiba-tiba ada satu hadis dalam riwayat Bukhari juga, Ibnu Umar kata, satu hari saya panjat rumah Hafsah. Hafsah siapa? Hafsah ni adalah kakak Ibnu Umar. Dalam masa yang sama dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ni, kakak dia tu adalah isteri Nabi. So Nabi tu abang ipar dia lah. Ibnu Umar kata, saya panjat rumah Hafsah satu hari, saya ternampak Nabi SAW sedang buang air, memandang ke Baitul Maqdis dan membelakangkan Kaabah. Tadi Nabi tak bagi kan? Nabi tak bagi. Tiba-tiba Ibnu Umar, dia ternampak Nabi. Jangan salah faham, Ibnu Umar bukan minta Nabi. Jadi tuan-tuan kata, kaki sekodeng kat dia ni. Faham ke bahasa kaki sekodeng? Budak-budak muda dia faham. Kaki sekodeng Ibnu Umar? No, bukan. Dia ternampak. Ya? Dia bukan nampak aurat Nabi, tak. Dia ternampak Nabi sedang buang air. Aurat tak nampak lah. Dia nampak Nabi je. Maka para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan, dan tak sedikit ulama mengatakan, antaranya Imam Syafi'i juga mengatakan bahawasanya yang Nabi larang tu, buang air yang Nabi larang tu, yang mandang kiblat atau belakang kiblat tu, kalau buang air di kawasan yang terbuka, bukan dalam bangunan, bukan, tak ada dinding lah maksudnya. Mungkin kita hari ni terbayang, macam mana buang air di kawasan terbuka? Ada ke orang berani buat macam tu? Tuan-tuan pernah buat? Kawasan terbuka buang air. Tapi kalau kita pergi pada zaman itu, akan berlaku lah. Pergi pada zaman tu akan berlaku. Apa dia? Di tengah-tengah padang pasir yang tak ada orang. Sebab itu buang air besar ni dalam Quran dan dalam sunnah digelar al-ghaid. Apa itu ghaid? Ghaid itu kawasan yang rendah. Kawasan terbuka tetapi rendah. Kenapa rendah? Kerana nak dapatkan satu position yang orang lain kurang nampak, sebab dia rendah. Jadi kalau orang tengok daripada depan tak nampak, dia rendah. Zaman dulu dia tak ada nak pergi, bila nak buang air pergi atas bukit, semua orang nampak dia, tak ada lah kan. Dan di situ jugalah datangnya kenapa bila nak buang air kena selungkup badan, tutup habis supaya orang tak nampak kan. Di sini ulama bincanglah berkenaan tentang masuk toilet ni kena tutup kepala ke tidak. Di antara salah satu sebab tutup kepala pada zaman itu adalah kerana buang air di kawasan padang pasir. Tutup habislah supaya aurat tak terlihat. Itu satu. Manakala arahan Nabi SAW yang suruh tutup kepala masuk toilet ni tidak sahih. Yang sahih ialah perbuatan sebahagian sahabat yang tutup kepala. Tapi dia bukanlah satu kemestian. Kalau nak buat baguslah. Terutamanya kalau kawasan yang terbuka, tutup serungkuk habis supaya tak nampak aurat kita pada orang. Maksudnya zaman dulu ni nak bermusafir ni satu benda yang susah. As-safar qit'atun minal adab. Permusafiran ini satu potongan daripada azab. Kan? Tapi Ibn Musayyib kata aku sanggup mengembara. Sebab tu orang mengembara, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Iraq, pergi ke Syam, hanya semata-mata kerana nak mencari hadis. Dan ini adalah budaya ulama zaman dulu.
Siapa-siapa yang tak mengembara dalam menuntut ilmu seolah-olah satu kekurangan pada dia. Tapi bila masuk tang Imam Malik, dia tak jadi satu kekurangan. Sebab Imam Malik tu sendiri membesar, hidup di Madinah. Kenapa orang Madinah tak perlu musafir? Madinah menjadi tempat tumpuan manusia di zaman itu, bandar ilmu. Orang buat haji, orang buat Mekah, orang buat haji, orang buat umrah akan singgah ke Madinah, maka Madinah menjadi tempat himpunan para ulama. Dan itulah yang dihasratkan juga oleh mufti negeri ini, untuk menjadikan Perlis ni bumi ilmu. Kan? Tuan-tuan hadir ke dialog baru ni? Tak hadir? Kita tengok view tinggi kak, ratus-ratus ribu kak. Kan? Keterbukaan kita adalah dalam berbicara isu-isu ilmiah dengan sopan dan beradab. Kita benarkan di negeri ini. Bahkan KUIP pun nanti akan buat banyak nanti wacana-wacana berbincang tentang isu-isu semasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita hidup di zaman ini, zaman maklumat terbuka. Bukan zaman macam dulu. Dulu boleh lah, sekat-sekat maklumat. Sekarang tak boleh. Kita kena bertarung, kita kena dialog, kita kena debat, kita kena wacana. Kalau kita tak buat, orang Islam mencari jawapan. Jadi pening. Maka kita sediakan pentas. Selagi mana ia beradab, selagi mana dia berada dalam akhlak Islam, lingkungan akhlak Islam, kita benarkan, tak ada masalah. Walaupun tak selari dengan pendirian kita. Kan? Sebab isu yang baru ni, yang kita bincang baru ni dekat dialog ni, isu satu tarikat yang terkenal juga kat Malaysia ni kan. Pasal apa nak bincang lebih-lebih ni Ustaz? Ustaz bukan ahli tarikat tu. Dah, sebab dah masuk dalam fatwa. Ada negeri yang telah fatwakan haram tarikat ni. Bukan sekadar fatwa, gazet lagi, dah jadi undang-undang. Saya baru dimaklumkan Kedah mengekalkan fatwa tu. Haram tarikat Naqsyabandi pimpinan Syekh Nazim Haqqani ni. Ada fatwa yang benarkan pula. Macam negeri Selangor, dia kata boleh, dia tarik balik yang haram tu. Jadi satu isu pula kan. Jadi sebab itu kita adakan dialog. Jadi tuan-tuan kena tengok dialog tu. Tengok di mana kesesatan yang disandarkan kepada tarikat ni hingga menyebabkan ia diharamkan. Jadi orang yang bela, kuat tak pembelaan dia ataupun tak kuat, tuan-tuan buat kesimpulan. Masing-masing dah bentangkan hujah. Tapi glamour sikit lah KUIP kan. Jadi penganjur tu glamour sikit lah. Sebelum ni orang tak kenal pun KUIP kan. Orang tak tahu pun kewujudan KUIP ni. So Alhamdulillah orang dah mula kenal. Itu salah satu daripada usaha kita. Usaha kita untuk memartabatkan ilmu, memartabatkan perbincangan ilmiah. Kita balik pada hadis yang kita baca tadi. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar yang saya cerita tadi lah, adik kepada Hafsah, dan dalam masa yang sama dia anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat muda. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratan," kata Nabi. Dalam banyak-banyak pokok, sesungguhnya dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok. La yasqutu waraquha. Yang mana pokok ni daun dia tidak gugur. Ada pokok yang daun gugur sentiasa. Nabi kata dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok daun tak gugur. Wa innaha mathalul muslim. Dan perumpamaan dia tu seperti perumpamaan muslim. Pokok ni sifat dia macam orang muslim, macam orang Islam. Fahaddithuni ma hiya. Beritahu saya apakah jenis pokok tu. Kalau tuan-tuan tengok pada hadis ni, Nabi bagi soalan dekat para sahabat. Soalan yang Nabi bagi macam teka-teki sikit lah, sehingga para sahabat terpaksa berfikir, pokok apa dalam banyak-banyak pokok pokok apa yang
macam orang Muslim sifat dia, dan gaun dia tak gugur. Bagi tahu saya apa dia? Pokok orang beriman. Ada yang pandai? Kata Abdullah bin Umar, saya akan hurai nanti dia punya faedah daripada hadis ni kita nak ambil. Tapi saya habiskan hadis ni dulu. Kata Ibnu Umar, fawaqa'an nas fi syajaril bawadi atau fi syajaril badiyah. Dalam majlis tu ada Abdullah bin Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang lain sahabat-sahabat yang besar pun ada. Fawaqa'an nas fi syajaril badiyah. Orang-orang yang ada dalam majlis tu duk meneka. Ada yang teka pokok tu, ada yang teka pokok ni, ada yang macam-macam lah nak jawab soalan Nabi ni. Dia orang duk cari pokok-pokok yang ada di pedalaman dekat padang pasir, duk teka masing-masing. Fawaqa'a fi qalbi annaha an-nakhlah. Ibnu Umar kata, terdetik dalam jiwa aku pada waktu tu, bila Nabi bagi je soalan tu, terdetik dalam jiwa aku pada pokok ni pokok tamas. Pokok tu pokok tamar. Qala Abdullah fastahyait. Tapi Abdullah bin Umar kata, tapi aku malu nak sebut. Dia malu sikit nak sebut. Sebab apa dia malu? Sebab dia muda. Ibn Umar ni muda, sahabat yang muda, sebab dia banyak riwayat hadis. Sebab dia muda. Kenapa muda banyak riwayat hadis? Sebab hidup lama lepas Nabi. Nabi wafat, dia hidup lama. Abu Bakar ada hadis dia riwayatkan, tapi taklah sebanyak Abu Hurairah. Sebab kadang-kadang orang pelik, dia kata macam mana Abu Bakar yang lama dengan Nabi SAW, bermula daripada mula dakwah, tiba-tiba Abu Hurairah yang banyak hadis. Kenapa Ibnu Umar banyak hadis berbanding Khadijah? Khadijah ada dia riwayat? Saya tak pernah jumpa. Sebab Khadijah mati dulu. Tak perlu riwayat pun. Dia mati di zaman Nabi hidup. Tak ada keperluan untuk riwayat. Kalau nak tanya apa, kita tanya Nabi lah. Abu Bakar pula, dia meninggal 2 tahun lepas, 2 tahun ke 2 tahun setengah lebih kurang lepas kewafatan Nabi SAW. Dan dia pula ahli politik, sibuk dengan urusan perang dengan orang yang tak mau bayar zakat, dengan golongan murtad, kan? Sibuk. Itu yang dulu guru saya dia pesan. Dia kata, innal idarah, dia kata innal idarah wal ilm la yajtami'an. Sesungguhnya kerja pengurusan dan juga ilmu tak akan berhimpun di satu masa. Betul ya? Bila saya dilantik, diamanahkan jadi rektor ni, rektor universiti ni, tuan-tuan, curi masa betul. Saya nak cari waktu untuk mengajar, menulis. Baru nak menulis sikit, dah PA masuk, doktor ada surat nak minit. Tiba-tiba ini dia bawa surat. Takkan nak marah kan? Kerja sendiri kan? Dulu tak ada orang kacau, pagi-pagi baca buku, baca kitab kan. Sekarang ni curi-curi masa lah. Balik je pukul 5 petang tu, barulah cari waktu nak membaca, nak menulis. Sebab tu bila kuliah-kuliah saya, orang tanya tajuk apa doktor, saya kata nanti dulu, saya tak sempat fikir. Sebab biasanya kalau saya punya kuliah, saya kena buat persediaan sikit, baca dulu kan. Kita pun takut juga, takut terbaca hadis palsu. Kita tak mau kita mengajar orang benda yang dosa kan. Kita kena bertanggungjawab apa yang kita ajar. Tapi taklah bermakna kita betul dalam semua benda. Kadang-kadang ada juga tersilap yang kita sebut. Tapi kalau ada orang tegur, alhamdulillah lah kan. Cuma kita usaha untuk elakkan. Jadi tak adalah nanti mengajar Fir'aun punya menara 15 km. Betul silap tu kan. Bila orang tegur dia sentak pula dia kan.
Orang tegur tu sebenarnya orang sayang kat dia, seperti mana dia pernah tegur orang. Orang tegur lah dia balik, kan? Jangan marah orang yang tegur tu, sebab benda tak logik pun 15 km ni. Tapi yang bestnya, bila dia tersilap, dia diam je bila orang tegur, kan? Pentaksub ni yang paling best sekali, punya backup. Tak mustahil lah, dengan kuasa Allah boleh jadi. Tuan-tuan, ini paling best sekali. Tak mustahil ni, dia bukan hujah. Benda tak mustahil bukan hujah. Nak tak mustahil, okey, tak mustahil, tapi nak kata benda tu berlaku, kena buat mari bukti je. Saya bagi contoh, orang datang kat hakim, katalah saya ni hakim mahkamah. Tiba-tiba orang datang kat saya, Tuan Hakim, saya nak buat aduan, saya nak dakwa Fulan bin Fulan mencuri duit saya. Saya sebagai hakim kata, okey, mana Fulan bin Fulan tu? Saya kata, mari sini, awak bagi tahu sikit tentang background hidup awak, kerja kat mana apa semua. Okey, saya pun tengok dia ni bukan Nabi pun, bukan maksum kan. Boleh jadi tak dia berdosa? Boleh jadilah bukan maksum, mestilah ada dosa. Okeylah, awak ni pun bukan maksum, mesti boleh jadi awak berdosa. Jadi kira tak mustahil awak mencuri, awak mencurilah. Mana boleh macam tu? Saya kena minta bukti. Apa bukti awak kata dia mencuri? Yang penting tak mustahil, Tuan Hakim. Yang pentingnya adalah boleh jadi. Kemungkinan tu ada. Kemungkinan ada, kemungkinan berlaku, kemungkinan tak berlaku. Dia 50-50. Nak pilih salah satu, kena ada pemberat. Nak beratkan yang mana? Sebab tu kena buat mari bukti. Bila ada satu berita 15 km punya cerita, pertama dia pelik bagi akal lah. Everest yang 8 km pun ramai mati dah. Everest tu bukan manusia yang bina, itu Allah Ta'ala cipta. Naik pun tak cukup oksigen lah. Bayangkan kalau nak pergi bina 2 kali ganda. Bina, bukan gunung yang semula jadi tu. Bina 2 kali ganda, hampir 2 kali ganda lah. Macam mana nak bina? Oksigen tak cukup, sejuk negatif berapa Celsius, macam mana nak bina? Pentaksub kata mungkin sihir. Mana bukti yang kata sihir? Kait pula geng-geng Wahabi ni, kenalah kita. Geng-geng Wahabi ni semua tak percaya Isra Mi'raj boleh. Isra Mi'raj kita percaya sebab ada dalil ada bukti, sebab tu kita percaya. Yang 15 km ni ada bukti tak? Tak ada. Tak ada KIV. Pentaksub punya zaman tu ada sihir dan bagai, tuduh kita Wahabi. Lah kali ustaz dia kata mengaku tersilap. Terkulak-kulak lah pentaksub. Sebab tu saya nak pesan pada diri saya dan kita semualah, dalam bab benda yang belum tentu betul salah ni, tuan-tuan, kita diam sudahlah. Takut-takut kita terbela benda yang tak betul. Takut-takut kita membela benda yang salah. Ni bahaya. Takut-takut orang tu tarik balik. Tak kata kulak-kulak kita malu. Okey. Kita balik pada hadis yang kita nak baca ni. Nabi SAW beritahu pokok ni macam orang Islam. Ibnu Umar pada ketika itu, dia kata aku malu nak sebut, tapi dalam jiwa aku tahu ni pokok tamar. Aku tahu, tapi aku malu nak sebut. Sebab dalam majlis tu ada orang yang lebih tua daripada aku. Ada orang yang lebih tua, ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi bila dah lepas daripada tu, disebut kepada Umar bin Khattab, disebut pada ayah dia. Dia kata, ya abata, wahai ayahku. Kan qala Abdullah, saya bagi tahu pada ayah saya, memang saya teka tadi pokok tamar, tapi saya malu nak sebut. Saya malu nak sebut. Umar kata apa? Kalau engkau sebut tadi, itu lebih aku suka berbanding aku dapat unta merah. Kalau aku diberi pilihan antara dapat unta merah dengan dapat engkau sebut benda tu dalam majlis tadi, aku lebih suka engkau sebut benda tu. Unta merah ni kira macam Ferrari merah lah zaman tu. Kira kenderaan yang kuat, kenderaan yang cantik, kenderaan yang mahal. Unta kan? Itulah harta orang Arab zaman dulu, kenderaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah. Yang pertama sekali,
Nabi SAW menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan sesuatu dalam nak memberikan maklumat. Bukan hanya Nabi SAW, sama juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Siapa baca Quran dia akan dapati banyak perumpamaan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan perumpamaan yang diberi itu perumpamaan yang dekat dengan pendengar. Jadi guru apabila nak mengajar, selain daripada menggunakan metod-metod yang berbeza, boleh gunakan metod perumpamaan. Boleh gunakan metod perumpamaan kerana ini juga digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ni dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu, bab tentang ilmu. Sebab tu saya sebut dulu pada pengkaji-pengkaji ilmu hadis ni, kita kena kaji juga Kitabul Ilm Sahih Bukhari ni. Kaji tentang hadis yang terkandung dalam kitab ilmu dalam Sahih Bukhari, untuk kita keluarkan metod PDP yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita banyak berkiblatkan pada barat. Benda tu tak salah kalau bermanfaat, okey. Bukanlah semua ilmu daripada barat tu kita kena tolak mentah-mentah. Tak. Ada benda yang bermanfaat daripada yang datang daripada luar budaya Islam, kita terima kalau bermanfaat. Nabi SAW pada peringkat awal tak pakai pun cincin. Tapi bila Nabi SAW diberitahu maharaja-maharaja di luar daripada Madinah tidak akan membaca surat yang dihantar melainkan dicop mohon cincin, barulah Nabi SAW pakai cincin. Nak beritahu Nabi ambil benda yang bermanfaat daripada luar ni, bukan tolak semua kan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan ni banyak yang datang daripada barat. Kita tak kata ia tak bermanfaat, ia bermanfaat, manfaat. Tak pernah kita kata ia tak bermanfaat. Tapi kadang-kadang benda yang sama ada dalam Islam, cuma kita tak explore. Dalam hadis Nabi SAW menggunakan begitu banyak metod-metod pendidikan. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, antara metod yang Nabi gunakan perumpamaan. Seperti mana hadis ni, dalam riwayat yang lain Nabi SAW dilihat oleh para sahabat baring di atas lapik tidur yang kasar, sehingga bila Nabi bangun daripada tidur, fa'atharat fi jasadihi, ataupun ada kesan, kata orang Perak, berbirat dekat belakang dia. Tahu berbirat? Orang apa ni panggil apa? Berbekas, berbalok. Balok. Balok. Kata orang Perak, berbirat di belakang dia tu, sehingga para sahabat kata, ya Rasulullah, alam naj'al laka wita'a, ya Rasulullah, biarlah kami buat tilam elok sikit untuk engkau ya Rasulullah. Nabi kata apa? Mali walid dunya, untuk apa aku dengan dunia ni? Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Apa kaitan aku dengan dunia ni? Melainkan aku ni hanya seperti seorang yang menunggang kenderaan, seperti orang yang tunggang kuda, tunggang unta, istadalla tahta syajarah, yang sekejap berada di bawah pokok untuk berteduh disebabkan penat dan panas. Aku duduk bawah pokok kejap, istadalla tahta syajarah summa raha fatarakaha. Bila dah selesai urusan rehat, bila dah selesai urusan penat, aku akan pergi meninggalkan pokok itu. Itulah perumpamaan aku dengan dunia. Aku seperti penunggang, dunia itu seperti pokok yang mempunyai bayang, yang mempunyai teduhan. Itulah perumpamaannya. So sahabat faham, oh dunia ni macam tu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW gunakan perumpamaan. Hadis Ibn Umar juga Nabi menggunakan perumpamaan. Nabi kata apa? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu ni gharib, seolah-olah kamu ni orang asing, aw 'abiru sabil, ataupun orang yang berhenti transit di satu tempat. So Nabi SAW memberikan gambaran yang jelas kepada seorang pemuda seperti Ibnu Umar.
Dunia ni untuk orang Islam tempat yang asing untuk dia. Dan memang betul lah, dunia kan tempat asing untuk kita. Kenapa dunia tempat asing untuk kita? Sebab kita bukan duduk sini asalnya. Kita duduk mana? Kita asal daripada syurga. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab di Syifaul Alil, Adam berasal daripada syurga, diturunkan oleh Allah untuk berusaha, untuk bekerja, untuk beribadat supaya kembali semula ke syurga. Sebab tu mana-mana manusia dia berada di atas satu jalan nak bawa dia ke syurga. Siapa yang terkeluar daripada jalan bawa dia ke syurga, dia telah terkeluar daripada jalan sebenar. Sebab tu dipanggil, bila nak kembali ke jalan sebenar, dipanggil taubat. Apa maksud taubat? Taubat maksud dia rujuk, kembali. Dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi SAW buat satu garis. Ibnu Mas'ud menceritakan, khatta lana Rasulullah SAW khatta. Nabi buat satu garis panjang. Summa khatta an yaminihi wa an yasarihi khututa. Kemudian Nabi buat garis banyak dekat tepi-tepinya, kanan dan kiri. Nabi buat satu garis panjang lurus di atas tanah. Nabi buat, kemudian kiri dan kanan garis-garis. Nabi kata, hadza sabilullah, yang lurus ni jalan Allah. Wa hadhihi subul fi kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Yang banyak-banyak ni, yang tepi-tepi ni syaitan. Setiap jalan tu ada syaitan duk panggil manusia, mari masuk simpang. Sedangkan jalan menuju Allah, jalan menuju syurga tu mustaqim, lurus. Nabi menggunakan perumpamaan. Metod pengajaran Nabi, metod PDP yang diajarkan oleh Nabi SAW ni perlu dikaji. Banyak sebenarnya. Antaranya menggunakan teknik lukisan tadi, menggunakan teknik sentuhan, menyentuh anak-anak muda. Nabi sebelum bagi pesanan kepada Ibnu Umar, Nabi pegang bahu dia. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ibnu Umar kata, Nabi SAW sentuh bahu saya. Lepas tu dia kata pada saya, hiduplah kamu dalam dunia seperti orang asing ataupun orang yang transit. Ni penting ni, sentuhan. Untuk orang yang boleh sentuh lah. Jangan sentuh yang tak boleh disentuh. Itu bahaya lah. Anak muda kita sentuh dia. Saya dulu ada satu pengalaman. Masa saya duduk di Tanjung Malim dulu, saya selalu pergi kuliah di Kuala Lumpur. Dalam banyak-banyak tempat kuliah saya pergi, ada satu tempat nama dia Tunas Bakti. Nama tempat tu Tunas Bakti. Tunas Bakti ni tempat budak-budak juvana. Budak-budak ada kes juvana, jenayah juvana. Tuan tahu? Saya pergi mengajar situ. Saya tak tahu itu sekolah yang ada kes juvana. Dia minta saya mengajar situ. Saya kata boleh. Dia kata okey ustaz, kita buat sebulan sekali. Okey. Saya pergi baru cerita ni apa, sekolah budak-budak yang ada kes. Ada yang masih tunggu bicara. Kan ada budak yang bakar sekolah tahfiz. Sampai berapa orang mati? 9 orang mati. Ada kat situ. Saya dengar, saya takut. Saya kata, selamat ke tempat. Dia kata, ustaz jangan risau lah, kes bunuh ni kita tak bagi campur dengan orang lain lah. Kes bunuh kita asingkan. Tapi ada lah kat sekolah tu kan. Dia minta saya ajar apa saja yang boleh saya ajar, apa yang sesuai ustaz ajar lah. Saya pun ajar lah. Mula-mula saya ajar bab taubat kan, bab harapan untuk kembali semula kepada agama. Budak tak muda kan. Lepas tu saya ajar dia orang bab salat. Saya ajar dalam surau dia orang. Bila ajar bab salat, tuan-tuan, kita ajar budak-budak muda salat, kita kena sentuh lah kan. Nak tunjuk dia tangan angkat kat mana, sentuh kaki dia, tunjuk sujud macam mana. Kita ajar macam biasa, macam budak-budak lain kita ajar salat. Balik tu
Pengetua dia bagi tahu, dia kata terima kasih kepada Ustaz Rozaimi kerana sudi sentuh anak-anak murid saya. Budak-budak tu suka. Siap ada orang tanya, bila Ustaz Cimata dan janggut tu nak datang? Saya tanya, memang ajar solat kena sentuh budak-budak kan? Dia kata, Ustaz, bukan semua yang datang sini nak sentuh anak murid saya. Ustaz kena tahu dia orang ni ada kes jubana. Macam-macam stigma orang. Macam-macam stigma orang. Orang duk fikir macam-macam, tak mau sentuh, takut kena ada HIV. Saya macam, dia orang ada HIV apa betul fikir? Dia kata tak ada lah Ustaz, yang ada HIV kita dah asing siap-siap, cuma orang duk fikir. Bila Ustaz sentuh dia orang ni, dia orang rasa macam rapat, dia orang rasa macam ada orang yang sayang kat dia orang. Itulah pendidikan yang berkesan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah sebut kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sayang pada kamu. Kita nak ajar anak kita untuk berkesan, bagi tahu tak ikut, bagi tahu tak ikut, bagi tahu tak ikut. Sebelum kita nak tegur dia keras sikit, kita sebutlah, ya, ayah sayang pada kamu, sebab tu saya bagi teguran ni. Tuan tengok lepas tu, insya-Allah akan ada perubahan dah sikit. Sebab dia tahu kita tegur dia sebab kita sayang kat dia. Sama jugalah kawan ke sahabat ke, sebelum nak beri teguran, kita sebutlah, saya sayang kat awak, sebab tu saya tegur. Sebab teguran ni kadang-kadang orang anggap macam kita benci kat dia, sedangkan kita bagi teguran ni, kita rasa itu yang terbaik yang kita boleh bagi kat dia. Itu metod yang Nabi SAW ajar. Gunakan perumpamaan, gunakan metod yang pelbagai. Sebab tu kalau ada orang nak kaji metod pendidikan ni, boleh tengok Sahih Bukhari, tengok Kitabul Ilm, tarik metodologi pendidikan yang digunakan oleh Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, bila kita tengok Ibnu Umar kata, aku malu nak sebut, sebab dalam majlis tu ada sahabat-sahabat yang lebih tua, menunjukkan kepada kita majlis Nabi SAW ni dihadiri oleh sahabat yang pelbagai peringkat umur. Dan ini perlu diamalkan oleh kita semua. Dalam majlis perlu libatkan remaja, perlu libatkan orang tua, perlu libatkan orang dewasa, perlu libatkan anak-anak. Itulah majlis Nabi SAW. Sebab tu Ibnu Umar ni, dia malu, dia segan. Untuk apa budak-budak hadir sama? Supaya mereka boleh dengar benda-benda yang bersifat ilmu yang orang tua dengar. Mungkin budak-budak dia tak faham pun, tapi dia terbiasa dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, masa kecil dulu saya selalu ikut kuliah agama, kuliah salat. Masa tu umur 8 tahun, 9 tahun. Sepupu saya bawa pergi masjid negeri dekat Ipoh, kuliah. Seminggu 3-4 kali saya pergi, naik motor dengan dia. Ayah saya kerja masa tu, so saya pergi dengan sepupu saya. Dia bawa saya, dia tua sikit, dia bawa. Dan apa yang dipelajari pada masa tu, saya ingat sampai sekarang, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Jadi kita pun kena bawa anak-anak, dan kalau boleh bawa. Dan ustaz-ustaz pun kalau mengajar, kalau ada bising-bising sikit-sikit anak-anak, selagi mana kita boleh mengajar dengan orang boleh dengar lagi kita cakap apa, dan kita okey lah, kita berilah sedikit kelonggaran kan? Bawa supaya mereka terbiasa dengan majlis ilmu. Tuan-tuan tengok ada satu video, anak-anak dekat masjid dirempuh dalam masjid. Seorang pakcik tu rempuh anak dekat, sebab budak-budak tu macam main sikit dalam masjid. Ini bukan budaya yang elok . Budak tu akan ingat sampai besar, aku pergi masjid, aku kena rempuh, kena pukul dekat masjid. Pergi konsert popstar, aku jadi hero, aku dihargai. Bahaya. Pergi kat panggung, orang siap bagi popcorn lagi dekat aku, tapi pergi masjid kena marah, kena apa? Kena rempuh. Tuan-tuan, ni bahaya. Ya? Baik. Kemudian bila Nabi SAW menyamakan, gunakan perumpamaan, Nabi samakan orang Islam dengan pokok tamar. Dari sudut apa persamaannya?
Yang ni ulama berbincang dan berbahas. Apa persamaan di antara pokok tamar dengan orang Islam? Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari cuba untuk bawakan pandangan-pandangan ulama silam. Sebahagian daripada, saya tulis kat sini, sebahagian daripada mereka mengatakan persamaan orang Islam dengan pokok tamar ni, dia kata persamaan dari sudut pokok tamar ni, kalau kita pancung ke atas dia mati, sama macam orang Islam, potong kepala mati. Tapi Ibn Hajar kata pandangan ni tak apa tepat. Sebab bukannya orang Islam potong kepala mati, orang bukan Islam pun mati juga. Ada juga yang kata persamaan orang Islam dengan pokok tamar ni kerana pokok tamar itu diciptakan daripada lebihan tanah yang ciptakan Adam. Yang ni pun tak tepat kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Ini pandangan yang didhaifkan oleh Ibn Hajar. Tetapi di sana ada pandangan-pandangan yang berkemungkinan lebih kurang sama. Antaranya ialah persamaan dia dari sudut setiap daripada juzuk-juzuk pokok tamar itu bermanfaat. Pokok tamar ni dia macam pokok kelapa, macam pokok sawit. Jadi pokok palma lah kita panggil. Buah dia ada manfaat. Pelepah tamar tu pun bermanfaat. Batang dia pun bermanfaat. Batang buat apa zaman tu? Buat tiang. Pelepah buat apa? Buat atap. Buah buat apa? Makan. Setiap daripada juzuk pokok tamar itu memberikan manfaat kepada orang. Begitu jugalah orang mukmin. Setiap juzuk daripada tubuhnya memberi manfaat kepada manusia lain. Tenaga orang mukmin digunakan untuk bantu orang lain. Ilmu orang mukmin digunakan untuk memberi hidayah pada orang lain. Suara orang mukmin digunakan untuk memberikan ilmu pada orang lain. Apa saja yang ada pada orang mukmin memberi manfaat kepada orang lain. So Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada nak memberikan persamaan, Nabi juga nak memberikan galakan. Kalau kamu betul-betul orang Islam, jadikan diri kamu, setiap apa yang ada pada kamu ini memberi manfaat, bukan memberi mudarat. Sebab itu Nabi kata al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar itu ialah orang muslim lain selamat dengan lidahnya dan tangannya. Maksud lidah orang muslim bila bercakap, jangan sesatkan orang, jangan cela orang, jangan cerca orang, jangan menyakitkan orang, jangan fitnah orang. Wayadih, dan tangan dia pun manusia orang Islam lain rasa selamat. Dia tak pukul orang, dia tak ambil harta orang, dia tak salah guna kuasa untuk memudaratkan orang, dan dia tak menulis benda yang boleh menyesatkan orang. Dan dia tulis menyelamatkan orang, menyelamatkan agama orang. Itu sifat orang Muslim. Jadikan diri kita bermanfaat. Satu orang doktor datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya rasa dunia ni, entahlah, saya ni fikir dunia je lah," dia kata. Saya tanya, "Siapa doktor?" "Daripada pagi sampai ke petang Ustaz, duduk kat klinik, bukan ada buat apa." Saya kata, "Ni salah faham ni. Duduk kat klinik tu untuk apa? Bukan untuk ubatkan orang. Untuk ubatkan orang kan? Betulkan niat doktor. Doktor sedang berusaha pada perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kerana ilmu perubatan itu adalah fardu kifayah." Kan? Kadang-kadang doktor ni, dia ada waktu jadual dia kan. Ada tak waktu-waktu yang di luar jadual, tiba-tiba orang telefon untuk minta tolong dia pergi ke hospital? Ada waktu tu. Kalau dia buat ikhlas, pahala tak untuk dia? Pahala, confirm pahala.
Pagi-pagi dah buat benda sunnah dah. Apa dia? Round what? Round what tengok orang sakit, betul? Nabi SAW galakkan tengok orang sakit. Ustaz-ustaz ada buat. Ustaz pagi-pagi tengok kopi dulu. Tengok surat khabar dulu. Doktor tengok orang sakit, bantu orang, ikhlaskan niat. Sebab tu saya kata, di mana pun Allah Ta'ala letak kita, selagi mana kita boleh taat pada Allah, memberi manfaat kepada orang lain, itu sebahagian daripada kelebihan yang Allah Ta'ala beri untuk kita. Jadi cikgu, walaupun bukan dalam bidang ilmu agama, mengajar geografi, ada manfaat tak untuk orang Islam? Kalau tak belajar geografi, macam mana nak tahu arah kiblat? Kalau tak belajar matematik, macam mana nak cipta komputer? Macam mana nak cipta kamera? Semua tu memerlukan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Kan? Tuan tengok ni, yang tukang rakam kamera ni, kalau bagi kat saya kamera ni, seminggu rosak lah. Tak apa yang saya tekan. Tak erti saya. Tapi ada tak orang yang menggunakan kepakaran dia rakam, buat live, sehingga orang lain daripada luar Malaysia dapat tengok. Dia orang ni gerak sendiri, tuan-tuan. Kan saya ada bagi duit pun. Saya pun tak mampu nak bagi duit. Asal ceramah saya je terpacak dua orang ni. Mana saya ada duit nak bayar? Dia orang gerak sendiri. Sebab apa? Orang daripada US bagi sumbangan, daripada UK bagi sumbangan, sebab dia orang tengok kuliah-kuliah ustaz-ustaz. Dia orang ni lah yang tolong bawakan secara live dan rakaman. Jadi semua manusia yang Allah Ta'ala letakkan di mana saja, pastikan kita memberikan manfaat kepada insan. Jadi polis ke, jadi askar ke, jadi ahli ekonomi ke, jadi jurutera ke, ada nilai, ada manfaat yang boleh diberikan untuk agama. Tuan-tuan, ada juga yang kata bukan dari sudut tu. Dalam hadis Nabi SAW menyamakan orang Islam dengan pokok tamar ni dari sudut daun tamar tu tak gugur. Kan Nabi kata la yasqutu waraquha, daunnya tidak gugur. Dalam banyak-banyak pokok, Nabi kata ada satu jenis pokok daun tak gugur, ia umpama orang Islam. Kalau ikut pendapat pertama tadi, dia kata semua pokok tamar tu sama macam orang Islam. Semuanya sama dari sudut memberikan manfaat. Dan keadaan pokok tamar tu pun sebenarnya macam orang Islam juga. Apa dia? Asluha thabit. Asas, akarnya kukuh, tergantung di tengah-tengah padang pasir, tetap memberi manfaat. Sama macam orang Islam, akidahnya kukuh dan imannya kukuh, akhlaknya memberi manfaat pada orang lain. Ada yang kata tak, daun tak gugur. Itu yang Nabi samakan, daun tak gugur. Sama seperti orang Islam yang dakwahnya tidak pernah gugur. Dalam perkampungan sunnah baru ni, saya berjumpa dengan tokoh-tokoh dakwah yang dah berumur. Ustaz Husaini, berapa lagi pendakwah-pendakwah yang berumur. Semangat dia orang datang. Perlis bukan dekat, tuan-tuan. Perlis ni jauh. Daripada Kuala Lumpur 6 jam nak sampai Perlis, betul? Itu kalau tak berhenti lah. Kalau berhenti mau lebih. Kita bagi ruang pada azan dulu. Kita bagi dulu. Sebahagian daripada pendakwah-pendakwah yang berumur ni, semangat dia orang. Saya jumpa dengan Ustaz Husaini, Masya Allah, semangat, tuan-tuan. Kan? Datang naik ETS, naik kereta api, datang ke Perlis. Mungkin dia boleh fikir, dia kata, ramai yang muda-muda sudahlah, saya tua-tua ni tak payah. Tapi dia datang memberikan kuliah lagi kan, pada hari pertama, hari Jumaat tu. Nak bagi tahu dakwah orang Islam ni berterusan. Selagi mana ada nyawa, selagi itulah dia berfikir macam mana nak memberikan manfaat kepada manusia. Itu sifat dia. Seperti mana daun tamar yang tidak gugur, seperti itulah dakwah orang Islam. Dakwah orang Islam tak gugur, manfaat orang Islam tidak akan gugur. Okey. Ada juga yang kata buah tamar ni, tuan-tuan, dia bukan macam harum manis. Baru ni kawan saya datang tanya, harum manis ada lagi tak? Harum manis ada lagi, tuan? Tak ada habis kan? Ha? Ada lagi? Ada sikit lah.
Kalau kata orang datang bulan 8 ni tak ada lagi tak? Ha? Tak ada orang. Habis bukan musim. Betul? Bukan musim. Tamar ni tuan-tuan pergilah bila pun dia ada. Tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tengok buah dia tu, waktu muda boleh makan, waktu ranum boleh makan, waktu kering pun boleh makan. Lepas makan, biji dia boleh makan tak? Biji dia haiwan makan. Unta makan biji tamar. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, Abu Sufyan waktu Bani Bakar ni, saya pernah cerita dulu, masa perjanjian Hudaibiyah berlaku. Yang Hudaibiyah ni gencatan senjata di antara Nabi SAW dengan Quraisy. Janji gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Adalah butiran perjanjian lain, tapi tak perang lah. Sebelum tu kan orang Islam dengan orang Quraisy perang kan. Dalam peperangan Badar dia orang perang Uhud. Tapi bila masuk je perjanjian Hudaibiyah, buat perjanjian, kita tak mau perang 10 tahun. Relax. Dalam perjanjian tu ada dua kabilah yang selalu perang. Dia orang pun nak join sekali sebab penat dah perang ni. Sebab Arab ni kadang-kadang pasal unta seekor pun perang sampai 100 tahun. Arab punya dendam. Kadang-kadang isu kecil je tapi melibatkan kabilah tu. Sebab tak asabiah. Asabiah ni maksudnya apa? Saya kena bela puak saya kena bela keluarga saya walaupun dia salah, kerana dia keluarga saya. Itu asabiah. Arab ni punya asabiah, ratus tahun boleh perang. Jadi Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni masuk. Bani Bakar masuk bawah tim Quraisy, Bani Khuza'ah masuk bawah tim Nabi SAW. Jadi Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni sepatutnya kena ikutlah perjanjian tu. Tiba-tiba Bani Bakar ni langgar perjanjian. Dia orang bunuh orang Bani Khuza'ah. Jadi bila langgar perjanjian, perang. Masa tu Abu Sufyan dah susah hati. Dia cuba untuk selamatkan perjanjian tu. Dia pun pergi cari orang Bani Khuza'ah. Jangan mereka ni pergi jumpa dengan Rasulullah SAW untuk mengadu kat Nabi apa yang sedang berlaku. Sebab kalau Nabi tahu, perjanjian akan tamat, akan berlaku perang. Masa ni Abu Sufyan belum Islam lagi. Tapi Abu Sufyan akhirnya masuk Islam masa pembukaan kota Mekah. Jadi dia pun cari mana orang nak pergi ke Madinah nak jumpa dengan Nabi. Cari-cari, dia tengok ada satu orang daripada Bani Khuza'ah bawa unta. Dia kata, "Kau daripada mana? Kau pergi jumpa Muhammad ke?" Dia kata tidak. Tapi sebenarnya ya, sebab dalam perang kan boleh tipu daya dalam perang. Dalam perang ni boleh untuk tak cakap jujur perang kan. Okey. Abu Sufyan tak percaya. Dia pergi tengok dekat tai unta orang yang menunggang. Tengok tai unta ada biji tamar. Dia kata ni daripada Madinah. Sebab Madinah bumi banyak tamar. Maksudnya Abu Sufyan ada juga ilmu berkenaan dengan ilmu tai. Quraisy ni banyak ilmu. Sebab itu dalam peristiwa hijrah pun Nabi SAW ni dia, kalau tengok dalam kitab-kitab sirah, Nabi pijak batu. Dia tak pijak pasir waktu pergi hijrah. Luka kaki Nabi sebab pijak batu-batu yang tajam ni. Kenapa tak pijak pasir? Sebab tapak kaki tu Quraisy boleh detect. Hebatlah teknologi Quraisy ni. Sampai terpaksa ambil Amir bin Fuhairah punya kambing tu, lalu orang kambing bagi hilang kesan tapak kaki tu. Kan? Jadi tamar ni buah dia tu bermanfaat setiap masa. Begitulah orang mukmin, setiap masa bermanfaat, tak kira musim. Dan inilah yang disebut oleh para ulama perumpamaan ataupun persamaan di antara pokok tamar dengan orang mukmin. So Nabi SAW memberikan teka-teki, memberikan soalan supaya manusia berfikir, gunakan maklumat yang sedia ada, maklumat tentang alam untuk dapatkan jawapan.
Dan ada persamaan dia. Dalam masa yang sama Nabi nak nasihat orang Islam kena jadikan diri dia bermanfaat. So kita balik rumah nanti tanya diri sendiri, aku ni ada manfaat ke tak? Apa manfaat yang aku telah beri untuk masyarakat, untuk Islam, untuk agama? Dan manfaat orang Islam ni bukan hanya dalam hidup, lepas mati pun manfaat tetap ada. Tadi saya nukilkan pada tuan-tuan riwayat Bukhari dah berapa ribu tahun dah mati, 1200 tahun dah mati. Tetap apa yang Bukhari lakukan itu bermanfaat untuk orang hari ini. Imam Bukhari bukan hidup dalam keadaan selesa. Di zaman dia kena buang negeri. Orang kata kat saya, Rora, bila nak ceramah kat Ipoh? Mika orang Ipoh kan? Tahu Mika? Tahu Mika? Mika ni hang lah. Hang orang Ipoh kan? Ya, saya orang Ipoh. Pasal bila nak ceramah kat Ipoh? Saya kata tak apa, saya ceramah kat Kangar sudah. Kata, kalau hang betul, kata, pasal apa hang kena tolak dengan 13 negeri? Kita kata tak peduli 13 ke 15 ke berapa negeri. Sebab orang sebesar Imam Bukhari pun kena buang daripada negeri dia. Apatah lagi saya yang kecil ni? Apatah lagi sumbangan saya yang tak banyak ni? Tapi hidup kita cuba untuk memberi manfaat kepada manusia, bukan hanya sekadar ikut dan tunduk. Jadikan hadis ni penguat kita. Aku nak beri manfaat. Orang tak bagi ruang, cari ruang sendiri yang ada. Tapi jangan lupa muhasabah diri. Panggil kawan-kawan, tanya, betul yang saya buat ni? Betul. Ada maki orang? Tak ada. Ada terkeluar daripada akhlak Islam? Tak ada. Ada benda yang tak betul, yang palsu tentang Islam yang saya sebarkan? Tak ada. Jalan terus. Orang nak suka ke orang tak suka ke? No big deal. Sebab itu para ulama kata apa? Zuhud ni apa dia? Ketika mana ada sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, dia kata, dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tolong tunjuk saya satu amalan, kalau saya buat Allah sayang kat saya, manusia sayang kat saya. Nabi kata apa? Zuhud. Allah Ta'ala akan sayang. Zuhud dalam agama, Allah Ta'ala akan sayang. Zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia, manusia akan suka pada kamu. Manusia yang ikhlas akan suka pada kamu. So para ulama hurai, apa itu zuhud? Antara tanda zuhud, ayyastawiya hamiduka wa dhammuka fillah. Kalau kamu buat satu kerja kerana Allah, orang puji pun kamu sama, orang keji pun kamu sama. No big deal bagi kita. Maksudnya kita betul-betul mengharapkan balasan daripada Allah. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang ikhlas. Jadikan kita ni orang yang sentiasa fikir bagaimana nak memberikan manfaat pada manusia walaupun lepas kita mati. Kadang-kadang kita cemburu tengok ulama-ulama Islam yang menulis begitu banyak. Kan waktu Mufti Perleh, sahabat saya, Datuk Dr. Mazhar, pujuk saya datang sini. Saya menung lama. Saya kata, saya bincang dengan isteri saya, macam mana kita nak pindah ni? Okey, sebab kami dah beli rumah kat Tanjung Malim, dah establish Tanjung Malim. Tuan-tuan, duduk Tanjung Malim, heaven, relax, sejuk, bukan panas je boleh. 2 hari hujan kabus kan, relax. Ceramah kat masjid pun tak boleh, relax, duduk relax. Orang pun tak cari kita kan. Ada waktu ceramah, masuk dalam bilik, kunci pintu, ceramah, habis sejam, keluar bilik, relax balik. Kerja jabatan sikit sebab saya ketua jabatan masa tu, relax. Boleh tanya PA saya, so saya balik awal, balik dulu, nampak penat. Betul lah penat sikit, tapi esok saya mati, mungkin lusa saya mati, mungkin lepas ni saya mati, tapi pastikan kita memberikan manfaat. Selagi mana kita ada tenaga yang Allah Ta'ala beri kat kita, kita beri manfaat. So saya kata, jom kat sini orang bukan nak bagi ruang banyak kat kita, kita pergi sana. Saya datang sini, betul lah, banyak betul ruang. Saya pun tak sempat dah. Saya kata ke Ustaz Sirah, Ustaz, jangan banyak sangat Ustaz, saya pun nak rehat juga. Tapi nak katanya, berikan manfaat selagi mana boleh. Kerana hidup kita tak panjang.
Kita nak hidup mungkin di alam barzah lebih lama daripada hidup dalam dunia. Imam Bukhari 1200 tahun duduk di alam barzah. Imam Syafi'i 1200 tahun duduk di alam barzah. Hidup dalam dunia tak sampai pun 70 tahun. Tak sampai 70 tahun. Jadi pastikan kita memberikan manfaat. Dan dalam hadis ni juga nak bagi tahu, ilmu ni Allah Taala bagi tak sama. Dan semestinya bila kita tua, jawapan kita betul semua. Tadi yang tua-tua, sahabat tua-tua ni sok cari pokok-pokok lain tu. Padahal pokok taman belakang rumah dia je. Mudah je betul. Betul tak jawapan dia? Betul jawapan dia. Pasal apa tak cakap? Cakap lah. Kalau orang cakap aku suka. Ibnu Umar kata saya malu nak cakap sebab yang tua-tua ni tak cakap. Ibnu Umar hormat kepada tetapi tak semestinya yang lebih tua daripada yang muda. Kan? Sebab kadang-kadang kita ada istilah aku makan garam dulu daripada hang. Hang dengar je cakap aku. Ada kalanya betul. Pengalaman mengajar, tetapi ada kalanya kena tengok juga. Sebab anak-anak muda makan burger dulu daripada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Ni ada soalan panjang. Tuan-tuan ada soalan? Ya tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah hasrat kita. Sebab tuan bertanya, dia kata apa, nak jadikan Kuwait ni tempat ilmu kan. Kita kena pergi lebih jauh, tuan kata, supaya kita menjadikan Islam ni menguasai dunia. Kan? Itulah sebenar hasrat kita. Sebab itu saya datang. Walaupun saya tahu kerja ni berat. Kan? Tuan-tuan tahu tak Kuwait dah berapa tahun dah ditubuhkan? Ha? Dekat 10 tahun dah. Ada yang tahu? Ada yang tak tahu? Ada yang nak tunggu wahyu datang. Ada yang tak tahu pun. Waktu saya bagi tahu dekat bos saya nak pergi ke Perlis, nak jadi rektor di Kolej Universiti Islam Perlis Kuwait. Dia tanya, Kuwait tu kat mana? Perlis lah bos. Oh okey. Dia tak tahu. Jadi saya datang, pertama yang saya nak buat, selain daripada nak betulkan urus takbir supaya lebih cepat, kita nak bagi orang yakin dulu dengan Kuips. Sebab tu kita buat macam-macam program-program yang bersifat semasa saya cuba untuk kedepankan pensyarah-pensyarah Kuips. Ada je forum, ada wacana, seorang saya akan ambil pensyarah Kuips supaya orang kenal Kuwait. Tuan-tuan pun dulu tak pernah dengar pensyarah UPSI ni. Tuan-tuan pun tak pernah tahu kan UPSI ada pengajian Islam. Kan? Tak tahu kan? Macam mana tuan-tuan boleh tahu? Bila Rora datang sini lah. Ada ya UPSI? Ada. Pengajian Islam? Ya. Baru orang tahu. Jadi saya usahakan begitu supaya pensyarah-pensyarah kita dikenali. So Perlis ni bagusnya, saya bukan nak ni, saya tak ada kaitan, saya tak penting mengampu, tapi saya nak bagi tahu hakikatnya raja negeri ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pendakwah sunnah untuk buat apa saja membangunkan sunnah di negeri ini. Jadi saya, ini ruang, berikan khidmat sedikit 3 tahun, kalau orang suka lagi, kalau tak suka saya balik kan. Saya balik, saya mengharapkan bila saya balik Kuwait ni akan pencinta sunnah. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Sebab kita nak, ini ada Dr. Mazhar, ada Rora, 2 orang akan datang. Kita usaha supaya ada 10 orang macam Mazhar, 10 orang macam Rora. Lagi pening negeri lah.
Ini bukan pening apa, pening lah sikit macam mana nak kontrol, nak sekat. Tapi at least kita buat 10 tahun akan datang, pendakwah-pendakwah kita akan bertebaran di luar. Ada yang mungkin akan jadi pemimpin. Tengok hari ni direktor universiti kan, 10 tahun dulu kalau tuan-tuan tengok saya kat mana? Saya dekat Jordan, habiskan belajar. Saya dekat UIA, habiskan belajar. So kalau tuan-tuan tengok dekat video korporat UIA, ada gambar saya, gambar Mufti Perlis. Dulu kami alumni UIA. 10 tahun akan datang, graduan kita pula akan pergi mengisi jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Kita ubah. Seperti mana Profesor Ahmad Ibrahim kata dulu, kita nak ubah perlembagaan susah, tapi kita sediakan pentafsir perlembagaan daripada orang yang faham agama. Maka sebab itu diwujudkan kuliah of law, kuliah undang-undang, diberikan ilmu berkenaan dengan agama, supaya bila dia jadi hakim, dia tafsir undang-undang, ada background agama dia. So insya-Allah kita memang ada usaha ke arah tu. Memang hasrat kita nak menjadikan KUIP ni tempat melahirkan pendakwah, tempat melahirkan orang yang memegang polisi yang ada kepahaman tentang Quran dan Sunnah. Doakan kami, insya-Allah. Tapi usaha tu dia kena pelan-pelan kan. Pertama kena ramaikan student masuk. Sebab apa? Sebab nak naik taraf universiti. Siang malam duk fikir ni kan, macam mana nak bagi student ramai. Sebab selagi mana nama dia college, orang tak apa nak yakin dia nak, orang nak mari bila dengar universiti kan. Kita dah dapat dah kelulusan naik taraf tu, tapi naik taraf tu ada syarat dia. Daripada 5 syarat, 2 syarat kita dah fulfill, 3 syarat on the way. Tuan-tuan doa supaya tahun depan kita dapat lengkapkan 3 syarat tu, kita naik taraf lah. Apa syaratnya? Syarat yang pertama yang tak fulfill lagi ya, kita kena setara 5 bintang. Apa setara 5 bintang ni? Setara ni dia ranking universiti. Semasa kita baru dapat 3 bintang yang dulu punya, tahun ni kita baru submit bulan apa kita submit? Bulan 5. Bulan 5 kita submit. Nak submit apa? Submitlah semua aktiviti universiti. Researchnya, pelajarnya, akademiknya, programnya. Kita baru submit bulan 5. InsyaAllah ujung tahun ni kita akan dapat keputusan lah. Kalau 5 bintang, so kita fulfill. Kalau 4 bintang, kena tunggu tahun depan pula kan. Itu yang pertama, setara mesti 5 bintang. Yang kedua, pelajar mesti 2,000 orang. Sekarang kita ada pelajar 1,040 orang. Kita 51% lebih kurang, 51% ataupun 50 point something persen. Nak jadi universiti kena at least 2,000. Tuan-tuan kena tolonglah kempen bagi orang masuk belajar dekat KUIPS. Dan kita ada beasiswa MAIPS, beasiswa daripada Majlis Agama Islam Perlis. Datang dari KUIPS, ada ruang untuk dulu sama. Syarat yang ketiga, kena untung 3 tahun berturut-turut. Yang ni insya-Allah kita sedang usahalah. Yang untung ni memang untung pun, sebab kalau tak untung macam mana nak rugi? Tutup lah kuih tu kan, kalau tak untung. Kalau rugi kan, sebenarnya kita ada untung, tapi dari sudut audit tu kena perkemahkan lagi lah, audit pembelajaran. So ni 3 syarat yang kita kena fulfill. Kalau tahun depan dapat fulfill semua ni, insya-Allah kita selesa lah. Syarat yang keempat, kita kena ada prasarana yang sesuai untuk jadi universiti. Yang ni pun insya-Allah fulfill ujung bulan ni ataupun ujung bulan depan, insya-Allah. Sebab kita ada kampus baru dekat Ulu Pauh, depan dengan Unimed. Ada bangunan baru tu kan, rumah kedai tu kita ambil kebanyakan daripada bangunan tu akan jadi KUIP kat situ. So KUIP nanti ada 2 bangunan lah. Sebelum kita nak tubuhkan kampus tetap dekat Sungai Cucuh, dekat universiti tu, kita dah
Kita dah ada 120 ekar kat sana, nak bina kampus tetap. InsyaAllah akan bermula construction paling awal pada awal tahun depan. Sebab baru mesyuarat semalam, kita dah senarai pendekkan arkitek untuk bina, untuk buat design bangunan tetap KUIPS. So KUIPS ni insyaAllah akan jadi lebih besar lah lepas ni kan. Itu dah cukup. Kemudian syarat yang kelima, kena ada pensyarah 80% kalau tak silap saya, pensyarah dari yang berkelulusan master dan PhD. Yang ni memang dah fulfill lah. Ini pun dah fulfill. 2 dah fulfill, 3 dah on the way, insyaAllah. Okey, boleh? Ada lagi? Soalan panjang ni, saya nak baca ke? Salam Dr. Waalaikumsalam. Zaman sekarang satu syarikat penerbit buku dengan mudah menerbitkan satu-satu karya besar dan klasik hanya dengan Google search saja. Muat turun PDF, satu buku siap terjemahan, sunting, buat desain baru, cetak dan jual. Jika dia mahu, dia boleh mohon ISBN. Oh, ISBN juga secara percuma dari Perpustakaan Negara Malaysia. Tujuannya untuk dapat nombor yang terkandung kad penerbit penulis negara. Nombor ISBN ni macam daftar buku peringkat antarabangsa. Siapa ada nombor ni, lagaknya profesional lah. Apa ni? Tapi dia tidak berguna untuk tuntutan hak cipta atau tuntutan royalty. Ia daftar siri buku saja. Soalan saya, bila ada penerbit contohnya menerbitkan buku Bulughul Maram, sasa dia tak pernah minta izin Ibn Hajar. Dia pun tak bayar royalty dekat Ibn Hajar. Dia pun terbit terjemahan yang entah tepat atau tidak. Adakah halal atau haram keuntungan buku itu? Pandangan saya, mungkin orang Malaysia dahulu perlu kabur tentang hukum ini. Sebab tu mereka dahulu takut untuk dia kabur tentang hukum ini. Sebab tu mereka dahulu takut untuk terbitkan terjemahan kitab-kitab besar di Malaysia berbanding penerbit di negara jiran. Mohon pencerahan. Dalam Islam kita panggil benda ni sebagai hak cipta, intellectual property. Intellectual property ada dua benda yang kita kena tahu. Satu, orang Arab panggil al-haqqu al-adabi. Satu lagi huququt taba' ataupun al-haqqul mali. Al-haqqul adabi dalam bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah apa, tapi dia lebih kepada hak seni. Maksudnya bila kita nak terbit buku tu tulisan Ibnu Hajar, kita kena nisbahkan buku tu pada Ibn Hajar. Saya tak boleh ambil buku Fathul Bari lepas tu saya kata karya Rozaimi, tak boleh. Sebab buku bukan tulisan saya. Itu adalah tulisan Ibnu Hajar. So hak yang pertama, kena sandarkan buku tu kepada penulis. Itu hak yang diiktiraf bukan hanya oleh Islam tapi semua orang dalam dunia ni. Kalau kita tukar, maka kita dah jadi plagiat. Kita dah buat plagiat. Plagiat ni meniru, tak boleh, curi hak cipta ataupun hak kesenian orang. Tu first. Kemudian kita panggil yang kedua haqqul mali, hak keuangan yang terbit daripada hak adabi tadi. Adabi tu bukan adabi sup bunjuk tu. Hak kesenian tu kadang-kadang menimbulkan kewangan, ada hasil. Pertama, nak guna lambang ataupun apa saja, dia termasuklah trademark apa semua ni, nak guna tak boleh guna suka-suka, dia kena minta izin. Sebab hak cipta tu telah dipatenkan. Kita tak boleh guna suka-suka, apatah lagi untuk mendapatkan keuntungan. Sama orang guna muka saya tanpa kebenaran saya, letak dalam iklan, dia kata duta kami. Boleh tak? Tanpa izin saya. Mana boleh? Tak boleh. Kena dapat izin dulu. Okey. Tuan-tuan katalah buat bengkel kereta. Buat bengkel kereta, lepas tu kereta yang tuan-tuan cipta tu letak lambang Toyota, boleh? Tuan-tuan, dia kata, ini saya cipta semalam, Toyota. Boleh? Tak boleh. Kerana Toyota tu dia trademark untuk satu company, dia mesti dapat kebenaran. Okey? Maka bila kita nak terbitkan mana-mana buku, ada hak cipta yang kita mesti minta izin. Orang nak terjemah buku ke apa, mesti dapat izin. Kalau tak boleh. Contoh macam baru ni, ada satu orang hamba Allah Sarawak. Daripada Sarawak, dia nak alih bahasa buku saya yang 40 Amalan Mudah tu,
dia nak alih bahasa ke bahasa Sarawak. Sebab dia kata ada beza sikit bahasa Sarawak dengan bahasa Semenanjung ni. So dia kata buku tu saya nak manfaatkan untuk orang Sarawak, saya nak alih bahasa ke Sarawak. Dia minta izin kat saya. Saya kata memang saya penulis, tapi bukan saya saja pegang hak cipta, Karya Bestari juga pegang. Saya minta dia untuk minta izin pada Karya Bestari. So Karya Bestari, tengoklah dia orang akan nilai. Kalau bagi, tak bagi, tak boleh. Sama juga buku-buku Arab kan, kalau penulis dia masih hidup, kena minta izin sebelum kita nak terjemah, kerana tu hak dia. Tapi undang-undang antarabangsa ni dia ada letak tempoh. Lepas penulis mati ada berapa, saya tak ingat berapa puluh tahun. Lepas tu kita boleh guna. Jadi buku-buku yang ratusan tahun ni macam Ibn Hajar apa semua ni, kita boleh terbitkan. Kerana Ibn Hajar tu dah meninggal lama. Dia ada di undang-undang. Ya? Tapi dengan syarat kita tak masukkan karya orang lain yang menambah kitab Ibn Hajar. Contohnya kita tak ambil terjemahan orang lain, melainkan dengan minta izin. Sebab terjemahan tu bukan milik Ibn Hajar, terjemahan tu milik penterjemah. Penterjemah tu ada hak. So tak boleh suka-suka curi lah. Itu dipanggil adab dia lah. Jadi kena ingat lah, penerbit-penerbit ni jangan main langgar je lah kan. Tak apa ustaz, ni ilmu agama. Betul, ilmu agama tu betul, tapi hak usaha orang jangan nafikan. Kena beri hak pada yang berhak. Sebab kita buat untung. Buku-buku tak boleh photostat ikut suka. Buku-buku baru kan, buku teks, budak-budak universiti selalu lah. Yang buku-buku teks universiti, malah nak beli, kita photostat je lah. Tak boleh. Kalau buku tu cetakan, contoh Ibn Hajar punya buku kan, cetakan Darul Faihaq, dia ada tambah warna, dia ada tambah baris. Kita tak boleh suka-suka untuk cetak dan jual balik, tak boleh. Dia ada hak kat situ yang perlu kita jaga. Sebab dia ada tambah something yang baru, usaha dia. Okey, terima kasih banyak pada semua. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.